Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Man Smart. Jadi pastikan anda telah tekan button subscribe dan juga loceng untuk notifikasi, dan jangan lupa juga untuk anda like dan juga share video ini. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada soalan-soalan di dalam bahagian B. Soalan-soalan di dalam bahagian B ini adalah soalan-soalan yang agak panjang dan membutuhkan 12 markah bagi setiap soalan. Walau bagaimanapun, daripada 5 soalan yang dibekalkan dalam kertas 2 ni, anda hanya perlu menjawab 4 soalan sahaja daripada bahagian B ini. Okey, soalan yang ke-12 adalah soalan daripada topik graf fungsi. Okey, saya bacakan soalan ini. Lengkapkan jadual 12 di ruang jawapan bagi persamaan y sama dengan 24 per x dengan menulis nilai-nilai y apabila x sama dengan 4 dan x sama dengan 10. Bagi soalan B, untuk ceraian soalan ini gunakan kertas graf pada halaman tertentu. Anda boleh menggunakan baris fleksibel. Menggunakan skala 1 cm kepada 1 unit pada paksi x dan 1 cm kepada 1 unit pada paksi y. Lukis graf y sama dengan 24 per x untuk nilai x di antara 1.5 hingga 14. Okey, soalan C. Dari graf di 12b, cari nilai y apabila x sama dengan 3.6 dan nilai x apabila y sama dengan 2.8. Soalan D. Lukis satu garis lurus yang sesuai pada graf untuk mencari nilai-nilai x yang memuaskan persamaan 24 per x tambah x tolak 13 sama dengan 0 untuk nilai-nilai x di antara 1.5 hingga 14. Nyatakan nilai-nilai x. Baik, soalan graf fungsi ini soalan yang ada 4 pecahan, yang mana setiap pecahan itu berkaitan di antara satu sama lain. Setiap kesalahan yang kita lakukan pada bahagian A akan memberi kesan pada bahagian yang berikutnya. Baik, kita lihat soalan yang 12A ataupun soalan yang pertama. Okey, lengkapkan jadual ini berdasarkan persamaan ataupun fungsi y sama dengan 24 per x. Baik, yang dikosongkan adalah pada nilai x sama dengan 4. Kita tak tahu nilai y nya berapa, dan juga x sama dengan 10, dan kita perlu cari nilai y nya berapa apabila x 10. Yang pertama, apabila x sama dengan 4. Okey, gantikan dalam rumus ataupun gantikan dalam fungsi y sama dengan 24 per x, y sama dengan 24 per 4, maka apabila x 4, nilai y ialah 6. Dan apabila nilai x 10, gantikan dalam fungsi, nilai y yang kita akan peroleh ialah 2.4. Dari segi peruntukan markah, satu markah diberikan kepada setiap nilai y yang kita cari daripada fungsi y sama dengan 24 per x. So, satu markah untuk y sama dengan 6 dan satu markah untuk y sama dengan 2.4. Itu soalan A. Soalan B, dia memperuntukkan 4 markah untuk anda. Tapi proses untuk mendapatkan markah ini, anda perlu melakukan operasi ataupun melakukan jalan kerja untuk membentuk graf. Baik, berdasarkan arahan yang diberikan dalam 12B tadi, menggunakan skala 1 cm kepada 1 unit pada paksi x dan juga 1 cm kepada 1 unit pada paksi y, maka paksi yang boleh kita hasilkan adalah seperti ini. Okey, nilai-nilai pada paksi x itu setiap 1 cm 1 unit, dan juga pada paksi y setiap 1 cm itu 1 unit. Jadi peruntukan markah untuk paksi ini, sekiranya kita mengikut apa yang dikehendaki oleh soalan, markah yang diperuntukkan adalah satu markah untuk paksi. Seterusnya, nilai yang kita peroleh bagi dalam jadual itu tadi, kita plotkan kepada graf ini pada paksi yang telah kita tandakan ini. Okey, jadi kita tandakan setiap titik yang telah kita kena pasti koordinat yang kita rujuk daripada jadual 12 tu. Okey, berdasarkan kesemua titik yang telah kita plot dengan betul ini, kita akan diperuntukkan 2 markah, dan seterusnya kita sambungkan setiap titik ini, dan peruntukan markah adalah 1 untuk
graf yang licin. Istilahnya adalah graf yang licin dan melalui setiap titik yang telah kita plot. Maka keseluruhan markah untuk bahagian B, keseluruhan markah untuk pembentukan graf ini adalah 4. Okey, seterusnya untuk soalan C. Dari graf di 12B, cari yang pertama nilai Y apabila X sama dengan 3.6 dan yang kedua nilai X apabila Y sama dengan 2.8. Okey, nilai X sama dengan 36. Berapa nilai Y dia? Jadi kita perlu gunakan graf, kita tandakan kepada nilai X sama dengan 3.6 sebagaimana yang ditandakan dengan senggat yang warna merah tu. Terus menuju pergi ke graf dan pergi ke paksi Y. Bacaan pada paksi Y adalah 6.6. So nilai Y apabila X sama dengan 3.6 atau 3.6 ialah Y sama dengan 6.6. So satu markah untuk nilai Y sama dengan 6.6. Seterusnya nilai X apabila Y sama dengan 2.8. Okey, kita tandakan pada paksi nilai Y sama dengan 28. Terus pergi ke graf dan bawa garisan terus pergi ke paksi X. Maka bacaan kita adalah 8.4. So satu markah untuk nilai 8.4. Baik, seterusnya untuk soalan D. Kita dengan daki menyelesaikan persamaan 24 per X tambah X tolak 13 sama dengan 0, tetapi dengan menggunakan kaedah garis lurus. So, dalam penyelesaian soalan D ini, apa yang perlu kita buat adalah kita perlu sesuaikan di antara persamaan yang diminta kita selesaikan, iaitu 24 per X tambah X tolak 13 sama dengan 0 dengan graf fungsi. Graf yang kita bina, fungsi yang kita bina graf sebagaimana dalam gambar rajah ini. Jadi bila kita buat perbandingan, kita lihat ada elemen yang sama iaitu 24 per X bagi persamaan yang kita nak selesaikan. Jadi kita buat sedikit perubahan dengan memindahkan nilai X dan juga negatif 13 ke sebelah kanan sama dengan kita akan dapat 24 per X sama dengan negatif X tambah 13. Okey, jadi di sini kita akan selaraskan, kita akan tengok persamaan di antara persamaan yang kita nak selesaikan dengan graf fungsi yang kita lukis. Okey, saya tunjuk daripada menggunakan jadual ini. Fungsi graf kita ialah Y sama dengan 24 per X. Kita bandingkan dengan persamaan yang kita nak selesaikan 24 per X ataupun 24 per X selari dengan kedudukan 24 per X daripada fungsi graf. Maka nilai Y ialah negatif X tambah 13. So persamaan garis lurus yang kita nak bentuk ialah Y sama dengan negatif X tambah 13. Okey. So kita perlu membina sedikit jadual yang ringkas untuk kita dapatkan dua koordinat sekurang-kurangnya untuk kita bentuk dua garis lurus. So kita lihat apabila X sama dengan 0 berdasarkan persamaan Y sama dengan negatif X tambah 13, nilai Y ialah 13. Sekiranya nilai X 3, nilai Y ialah 10. Jadi kita dah ada dua koordinat 0, 13 dan juga 3, 10. Jadi plotkan kedua-dua titik berkenaan dan kita sambungkan untuk membentuk garis lurus. Apa yang kita perhatikan akan ada dua persilangan di antara garis lurus dengan fungsi ataupun graf fungsi itu. Jadi daripada persilangan yang pertama, bawa garisan putus-putus pergi ke paksi X dan kita akan dapat satu bacaan di situ X sama dengan 2.2. Begitu juga halnya kalau kita bawa satu lagi garisan putus-putus daripada persilangan yang kedua, kita akan dapat satu nilai X yang kedua iaitu 10.8. Jadi bagaimanakah pertukaran ataupun agihan markah bagi soalan D? Dua markah akan diberikan kepada garis lurus yang kita bina dengan tepat, manakala satu markah bagi setiap nilai X yang kita peroleh iaitu X sama dengan 2.2 dan X sama dengan 10.8. Jadi 12 markah untuk pertukaran bagi soalan nombor 12. Baik, kita akan teruskan perbincangan kita dengan soalan yang ke-13. Soalan yang ke-13 dalam bahagian B ini adalah soalan berkenaan dengan topik penjelmaan ataupun penjelmaan 3. Apa yang diuji dalam topik penjelmaan 3 ini adalah dia lebih menjurus kepada penjelmaan isometrik, pembesaran dan juga penjelmaan gabungan dan sedikit penyelesaian masalah.
Baik, kita lihat soalan penjelmaan ini. Rajah 13.1 menunjukkan segitiga LMN dilukis pada satah Cartesian. U ialah pembesaran pada pusat 77 dengan faktor skala 2. V ialah translasi 34. Soalan yang pertama, cari imej bagi titik J di bawah penjelmaan V. Dan soalan yang kedua, cari imej bagi titik N di bawah penjelmaan UV. Okay? Penjelmaan UV ini adalah penjelmaan gabungan. Baik, kita lihat jawapan bagi soalan yang pertama. Cari imej bagi titik J di bawah penjelmaan V. Baik, penjelmaan V ialah translasi 34. Jadi imej yang kita nak cari ialah imej daripada objek atau titik J. Jadi dengan translasi, sekiranya titik J itu bergerak 3 ke kanan, kedudukannya di situ, dan kemudian 4 unit ke atas, maka jawapan bagi soalan A yang pertama ialah koordinat 66. Jadi untuk itu jawapannya adalah diperuntukkan 1 markah. Bagi soalan yang kedua, iaitu imej bagi titik N di bawah penjelmaan VU. U ialah pembesaran pada pusat 77 dengan faktor skala 2 dan V ialah translasi 34. Soalan ini agak unik kerana jarang-jarang berlaku keadaan di mana soalan yang pertama ni dia bagi maklumat berkenaan dengan pembesaran. Baik, tapi tak apa, tak ada masalah. Soalan ini boleh diselesaikan menggunakan prinsip pembesaran sebagaimana yang telah kita pelajari semasa di sukatan tingkatan 3. Baik, titik yang kita nak cari imej yang pertama adalah titik N, yang mana gabungan penjelmaan yang berlaku adalah VU. Dalam keadaan ini, penjelmaan U yang berlaku terlebih dahulu, iaitu pembesaran. Okey, maklumat pembesaran adalah berlaku pada pusat 77 dengan faktor skala 2. Dengan kedudukan pusat 77 tu, imej yang pertama bagi titik N adalah di situ, L dan juga M. Jadi kita dapat membentukkan satu imej bagi objek segitiga LMN adalah titik itu. Dan kedudukan yang imej yang sepadan dengan N adalah pada koordinat 31. Kemudian dia disusuli dengan penjelmaan V, iaitu translasi 34. Berdasarkan titik 31 ni, kita buat pula penjelmaan translasi, iaitu dengan pergerakan 3 ke kanan dan juga 4 ke atas, dan koordinat baru bagi imej titik N setelah berlakunya translasi ialah 65. Jadi untuk soalan ini, jawapan markah diperuntukkan adalah sebanyak 2 markah. Seterusnya, bagi soalan 13B, soalan ini berkaitan dengan keadaan di mana objek dan imej diberi dan kita perlu memberi huraian, deskripsi berkenaan dengan apakah penjelmaan yang berlaku. Baik, kita lihat contoh soalan. Rajah 13.2 menunjukkan 3 trapezium, iaitu trapezium PRST, ABCD dan AEFG yang dilukis pada satu satah Cartesian. Okey, soalan B yang pertama, maklumatnya ialah AEFG, iaitu segitiga yang trapezium yang besar tu adalah imej bagi PRST, iaitu trapezium yang lebih kecil tu di bawah gabungan penjelmaan WV. Okay, huraikan selengkapnya penjelmaan V dan juga penjelmaan W. Jadi kita lihat keadaan gabungan penjelmaan ni, yang berlaku terlebih dahulu adalah penjelmaan V, manakala penjelmaan yang kedua ialah penjelmaan W. Baik, kita lihat contoh ataupun kita lihat jawapan bagi soalan ini. Okay, sebagaimana dimaklumkan dalam soalan tadi, AEFG ialah imej bagi PRST di bawah gabungan penjelmaan WV. Jadi sebelum PRST itu membentuk segi trapezium yang lebih besar tu, dia melibatkan satu penjelmaan isometri. Kalau kita lihat keadaan soalan ni daripada trapezium PRST, kita lihat dia berlaku satu pergerakan seolah-olah macam putaran. Okey, jadi kita lihat keadaan itu sebenarnya putaran 90 darjah arah jam. Apa yang dapat kita perhatikan daripada ilustrasi yang ditunjukkan tadi. Jadi kesimpulannya, penjelmaan V ialah putaran 90 darjah arah jam. Tapi keadaan jawapan begini masih belum memberi markah penuh lagi untuk soalan A ni. Jadi kita perlu lengkapkan lagi dengan satu lagi maklumat, iaitu maklumat berkenaan dengan pusat putaran. Daripada situasi yang ditunjukkan tadi, ilustrasi yang ditunjukkan tadi, seolah-olah macam pusat putaran berada di area yang saya tandakan dengan bulatan merah.
Jadi setelah diuji beberapa kali, saya telah sahkan bahawa pusat putaran adalah pada koordinat 51. Mungkin kita akan bincangkan dalam video yang lain macam mana kita nak mendapatkan pusat putaran sekiranya diberi keadaan imej dan objek dengan keadaan putaran tertentu. Baik, jadi V ialah putaran 90 darjah arah jam pada pusat 51. 3 markah. Sekiranya kita hanya dapat menentukan V ialah putaran 90 darjah arah jam, kita hanya diberikan 2 markah, dan sekiranya kita hanya maklumkan V ialah putaran, kita hanya dapat 1 markah sahaja. Jadi seterusnya untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan W, kita lihat sedikit ilustrasi ini. Keadaan yang berlaku daripada imej yang baru ABCD itu, dia seolah-olah berlaku semakin membesar kepada satu bentuk baru, iaitu membentuk segi ataupun trapezium AEFG. Jadi di sini dapat kita simpulkan penjelmaan yang berlaku ialah sebuah pembesaran. Okey, W ialah pembesaran. Jadi dengan jawapan pembesaran tu ada 2 lagi maklumat tambahan yang perlu dinyatakan untuk membolehkan kita mendapat markah penuh. So maklumat berkenaan adalah pusat putaran. Jadi pusat putaran adalah pada A. Okey. Selain pada kita nyatakan jawapan dalam bentuk A, kita juga boleh nyatakan pembesaran pada pusat koordinat berkenaan, iaitu koordinat 71. Dan satu lagi maklumat berkenaan dengan jawapan yang perlu kita sertakan dalam pembesaran ini ialah faktor skala. Okey, untuk mendapatkan faktor skala, kita cari 2 sisi yang sepadan. So saya pilih FG dan yang sepadan dengan dia adalah FD. Jadi menggunakan rumus saiz ataupun panjang sisi imej bahagi dengan panjang sisi objek yang sepadan dengan dia 8 bahagi 4. So faktor skala adalah 2. Dengan maklumat itu anda mendapat 3 markah untuk pembesaran. Sama juga dengan keadaan bagi putaran, sekiranya anda menyatakan W ialah pembesaran pada pusat A, 2 markah, ataupun pembesaran pada pusat pembesaran faktor skala 2, 2 markah. Dan sekiranya anda menyatakan jawapan hanya dengan pembesaran semata-mata, 1 markah. Jadi suka saya ingatkan juga di sini, sekiranya berlaku kesalahan ejaan, contohnya anda salah eja putaran itu dengan kurang 1 hurufnya, contohnya putaran N tak ada. Jadi anda nyatakan putara 90 darjah arah jam pada pusat 51. Markah anda adalah kosong. Jadi ibu kepada jawapan ini adalah ejaan ataupun betul putaran ataupun pembesaran. Begitu juga keadaan sekiranya pembesaran salah sikit ejaan, dia tak terima jawapan pusat A dan dia tak terima jawapan untuk faktor skala 2. Bagi soalan yang terakhir, itu soalan B yang kedua. Soalan ini adalah berkenaan dengan penyelesaian masalah berkaitan dengan luas rantau-rantau ataupun luas bentuk-bentuk tertentu. Kebiasaannya adalah poligon dalam penjelmaan ini. Baik, kita lihat contoh soalan penyelesaian masalah. Diberi bahawa kawasan Belorek mempunyai luas 240 meter persegi. Hitung luas dalam meter persegi kawasan yang diwakili oleh PRSD ataupun kawasan objek yang asal lebih kecil sedikit dia punya trapezium tu. Baik, sebagaimana yang telah kita faham bahawa luas kawasan Belorek adalah yang saya tandakan dengan yang warna merah tu dengan ukuran 240 meter persegi. Adakah ini adalah luas imej yang mana kita nak gunakan dalam rumus saiz imej sama dengan saiz objek kali K kuasa 2? Bukan. Kawasan yang bertanda dengan warna merah tu bukan lagi saiz imej. Kita perlu mengambil kira kawasan yang saya tandakan, saya tambah lagi ataupun ABCD itu untuk menjadikan dia ialah sebuah imej. So, saya tambah lagi dengan saiz ABCD, baru kita boleh iktiraf bahawa saiz imej adalah 240 tambah saiz ABCD sama dengan saiz objek kali K kuasa 2. So saiz objek masih lagi saiz ABCD kali K kuasa 2 sebagaimana yang telah kita jawab dalam soalan B yang pertama tadi. Faktor skala ataupun K ialah 2. So kita lengkapkan rumus saiz imej sama dengan saiz objek kali K kuasa 2 ialah 240 tambah saiz ABCD sama dengan saiz ABCD kali 2 kuasa 2. Jadi saya anggap sebelum tu dengan kita pindahkan maklumat soalan ini kepada persamaan matematik macam ni, 2 markah sudah diberikan kepada anda. Jadi kita perlu ringkaskan lagi persamaan ini untuk mendapatkan markah penuh bagi bahagian ini iaitu 3. Jadi saya anggap
saya mengandaikan saiz ABCD itu saya wakilkan dengan X. Jadi saya ringkaskan persamaan di atas tu 240 tambah X sama dengan saiz ABCD itu saya gantikan dengan X kalikan dengan 2 kuasa 2 ataupun 4. Jadi 240 tambah X sama dengan 4X. Jadi saya ringkaskan lagi jawapan kita, X ataupun saiz ABCD sama dengan 80 meter persegi. Jadi keseluruhan soalan penjelmaan ini dia memperuntukkan 12 markah dan sebenarnya tak banyak pengiraan yang melibatkan penjelmaan ni. Hanya cara kita visualize sesuatu objek dan image yang mana maklumat berkenaan telah diberikan dalam soalan. Okay. Bagi soalan yang ke-14, soalan yang ke-14 adalah berkenaan dengan soalan statistik yang mana sukatan ini anda telah pelajari semasa di tingkatan 4. Dalam soalan ini, anda dikehendaki untuk melukis beberapa bentuk carta ataupun graf yang biasanya adalah berkenaan dengan histogram, GIF ataupun poligon kekerapan. Pada tahun 2019, soalan yang ditanya dalam SPM adalah soalan berkenaan dengan poligon kekerapan. Untuk tujuan perbincangan kita pada kali ini, saya akan bentangkan kepada anda soalan berkenaan dengan histogram. Baik, saya bacakan dulu soalan yang ke-14 ini. Pelajar 14 menunjukkan jisim dalam kilogram 40 kotak barangan dalam sebuah gudang. Okey, dia bagikan maklumat berkenaan dengan berat ataupun jisim kotak berkenaan secara rawak. A, berdasarkan data di atas, lengkapkan jadual 3 di ruang jawapan 4 markah. B, berdasarkan jadual 14, hitung min anggaran jisim dalam kilogram bagi kotak barangan dalam gudang 3 markah. Seterusnya, soalan C. Untuk ceraian soalan ini, gunakan kata graf yang disediakan menggunakan skala 2 cm kepada 5 kg pada paksi memupuk dan 2 cm kepada 1 kotak pada paksi mencancang. Lukis 1 histogram bagi data tersebut 4 markah. Dan soalan yang terakhir, nyatakan satu maklumat berdasarkan histogram di 14C. Baik, kita lihat jawapan tadi. Jadi kita perlu pindahkan maklumat data mentah tadi dalam bentuk yang agak rawak tadi kepada ruang jadual yang telah disediakan di ruang jawapan. Kalau kita lihat ada 3 kolom bagi jawapan yang perlu kita lengkapkan dalam jadual ini, iaitu selang kelas. Satu selang kelas telah diberi iaitu 15 hingga 19. Kita hanya perlu sambung sahaja dia punya selang kelas. Yang kedua adalah kekerapan. Kekerapan ni boleh kita kira menggunakan kaedah gundalan ataupun apa-apa kaedah yang bersesuaian lah. Manakala yang ketiga adalah titik tengah. Baik, kita lihat jawapan bagi selang kelas. So kita ada 20 hingga 24, 25 hingga 29, 30 hingga 34, 35 hingga 39, 40 hingga 44 dan 45 hingga 49. Yang mana saiz selang kelas ini adalah 5. Jadi untuk selang kelas ini 1 markah ditunjukkan. Kedua ialah kekerapan. Menggunakan kaedah gundalan ataupun apa-apa kaedah, saya dapati bahawa untuk 15 hingga 19, 3 kekerapan diikuti oleh 6, 5, 9, 8, 5 dan juga 4. 2 markah diperuntukkan untuk kekerapan. Manakala untuk titik tengah, saya maklum sikit berkenaan dengan rumus mendapatkan titik tengah. Apa yang perlu kita buat adalah had atas campur dengan had bawah dan kita bahagi 2. Jadi yang pertama kita dapat 17 diikuti oleh 22, 27, 32, 37, 42, 47 dan 1 markah diperuntukkan untuk titik tengah. Baik, soalan B adalah soalan berkenaan dengan bagaimana kita mengira min anggaran. Okey. Sebagaimana yang telah anda pelajari sebelum ini, rumus untuk mengira min anggaran adalah jumlah kekerapan darab titik tengah bahagi dengan jumlah kekerapan. Jadi apa yang dimaksudkan jumlah kekerapan darab titik tengah? Sebagaimana yang kita dah terima ataupun kita dah lihat ada dalam jadual yang kita jawab di A, ada kolom kekerapan dan ada kolom bagi titik tengah. Jadi untuk itu kita darabkan semua mengikut baris-baris yang sepadan. So 3 kali 17 tambah 6 kali 22 tambah 5 kali 27 tambah 9 kali 32 tambah 8 kali 37 tambah 5 kali 42 dan tambah 4 kali 47. Itu ialah jumlah kekerapan darab dengan titik tengah dan kita bahagikan dengan jumlah kekerapan iaitu 40. Okey. Jadi hasil daripada jalan kerja yang kita lakukan ini 2 markah diperuntukkan. Dan jawapan kita bagi min anggaran adalah 32.5. Baik, seterusnya kita lihat soalan C.
soalan C, sebelum tu 32.5 ni satu markah akan diperuntukkan kepada anda. Jadi keseluruhan markah bagi min anggaran ialah 3. Soalan berkenaan dengan min anggaran adalah soalan yang sentiasa keluar setiap tahun. Tak pernah miss, mesti ada soalan berkenaan dengan min anggaran. Baik, kita lihat soalan C. Yang mana soalan berkenaan minta kita lukiskan satu histogram dengan skala tertentu pada paksi melintang dan juga paksi menegak. Jadi kita lihat bagi paksi melintang kita akan gunakan jisim dalam kilogram, manakala unit yang kita nak ambil di bawah tu adalah titik tengah, dan juga boleh kita gunakan selang kelas ataupun sempadan sebagai rujukan pada paksi melintang. Manakala pada paksi yang menegak kita akan gunakan kekerapan. So dengan skala 2 cm satu unit, kita akan letakkan angka-angka 1, 2, 3 secara berturutan hinggalah 10. Jadi untuk paksi satu markah akan diperuntukkan. Seterusnya, dalam histogram kita akan labelkan tanda-tanda pada kekerapan dan juga jisim tu dengan palang ataupun bar. So kita lihat bagi selang kelas ataupun titik tengah yang pertama, bacaan pada kekerapan adalah 3, seterusnya 6, 5, 9, 8, 5, dan untuk selang kelas terakhir ataupun titik tengah terakhir adalah kekerapan 4. Jadi untuk ini 2 markah. 2 markah. So soalan ini memperuntukkan 4 markah untuk anda. Jadi satu markah lagi adalah pada kekemasan dan juga pada bentuk histogram yang sempurna. So satu markah lagi untuk melengkapkan soalan ini pada 4 markah. Bagi soalan yang terakhir, soalan D, dia minta kita nyatakan sebarang maklumat yang berkaitan dengan histogram yang kita lukis. Jadi apa maklumat yang relevan anda boleh nyatakan di soalan D ini untuk mendapat satu markah. Jadi saya pilih jawapan selang kelas yang mempunyai kekerapan tertinggi ialah 30 hingga 34, ataupun saya nyatakan maklumat berkenaan dengan mode di sini. Jadi untuk itu satu markah diperuntukkan, maka keseluruhan markah bagi soalan statistik samalah sebagaimana keadaan pada soalan graf fungsi dan juga penjelmaan. 12 markah diperuntukkan untuk anda. Okey, kita teruskan lagi dengan soalan yang ke-15. Soalan yang ke-15 adalah daripada topik Plan dan Unggakan, yang mana topik ini telah anda pelajari ataupun baru anda pelajari dalam sukatan terakhir, topik terakhir dalam sukatan tingkatan 5 PBSM. Jadi kita lihat soalan ini. Rajah 15.1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma tegak dengan tapak DCKJ terletak di atas satah mengufuk. EFGM dan CDLK merupakan satah mencancang, manakala EDLM ialah satah mengufuk. Satah AFGH adalah satah condong. Heksagon ABCDEF ialah rata rentas seragam prisma itu. Tepi AB, FE dan DC adalah tegak. Lukis dengan skala penuh, plan pepejal itu 3 markah diperuntukkan. Baik. Plan bagi sesuatu objek adalah gambaran unjuran sebagaimana objek tersebut dilihat daripada sebelah atas. Okey, kita lihat unjuran bagi objek ini. Kita dapati secara asasnya dia berbentuk segi 4 dan kita ada satu lagi garisan di tengah-tengah iaitu garisan FG ataupun garisan EM. Okey, dan tulisan tersebut dalam bentuk gambaran yang lebih jelas boleh dilukis dalam bentuk 2 dimensi. Jadi bagaimana 2 segi 4 yang saya tunjukkan di depan ini. Jadi bagi soalan Plan dan Unggakan, anda tidak perlu melukis sebarang label ataupun ukuran untuk menunjukkan kedudukan titik-titik tertentu ataupun panjang bagi sisi-sisi tertentu, memadai dengan gambar rajah seumpama ini. Selain daripada itu, perkara yang suka saya tekankan di sini adalah kemasan bagi lukisan yang anda lukis. Pastikan lukisan anda tidak ada garisan yang terlebih, tidak ada garisan yang terkurang, garisan sudut 90 darjah, pastikan tepat 90 darjah, dan tiada garisan-garisan yang menunjukkan bahawa tidak sempurnanya lukisan itu. Okey, jadi ini akan memberi kesan sekiranya lukisan ini anda diberikan 3 markah, anda mungkin kurang menjadi 2 ataupun 1 markah. Mungkin kita perlukan satu video yang lain untuk berbincangkan dengan lebih terperinci keadaan yang bagaimana akan menyebabkan anda kehilangan markah bagi soalan Plan dan Unggakan. Baik, kita lihat soalan yang kedua. Soalan B. Soalan B ini terbagi kepada 2, iaitu B1 dan B2, yang mana B1 memperuntukkan 4 markah dan B2 memperuntukkan 5 markah.
Sebuah pepejal berbentuk separuh silinder dicantumkan kepada pepejal di rajah 15/1 pada satah cancang BCQT. Untuk membentuk gabungan pepejal seperti yang ditunjukkan di dalam rajah 15/2 ni, tinggi separuh silinder tersebut adalah 2 cm. Lukis dengan skala penuh. Yang pertama, dongangkan gabungan pepejal pada satah mencancang selari dengan BC sebagaimana yang dilihat dari X. Baik, kita lihat. Dongangkan adalah pandangan ataupun unjuran objek tersebut sebagaimana yang dilihat dari sebelah tepi ataupun sebelah depan. Jadi sekiranya kita lihat objek tersebut dari X, keadaan sebagaimana ditunjukkan di dalam gambar rajah ni, unjurannya adalah lebih kurang begitu keadaan. Okey, jadi kita perhatikan secara kasarnya bentuk tersebut adalah berbentuk heksagon sisi 6, sisi 6 secara asas. Dan kita ada satu lagi sisi yang mewakili PQ, merupakan satu garisan di tengah-tengah heksagon tu. Jadi ini adalah lakarannya. Jadi untuk kita melengkapkan kita punya lukisan supaya kita mendapat satu markah yang penuh, inilah gambaran secara tepatnya dengan ukuran-ukuran sebagaimana di dalam gambar rajah. Jadi untuk soalan ini, jawapan ini 4 markah diperuntukkan. Sebagaimana soalan A saya tekankan tadi, pastikan kekemasan, ketelitian diberikan keutamaan dalam kita melukis gambar rajah ini. Baik, soalan yang kedua. Soalan B yang kedua ini memperuntukkan 5 markah untuk anda. Jadi sekiranya 5 markah diperuntukkan, pasti ada satu perkara yang tambahan kepada apa yang tidak dibuat dalam soalan A ataupun B yang pertama, iaitu garisan putus-putus. Garisan putus-putus ni mempunyai implikasi yang agak besar sekiranya kita tidak lukis, yang saya akan ceritakan dalam selepas daripada ni. Baik, anda diminta untuk melukis dongangkan gabungan pepejal pada satah mencancang selari dengan CK sebagaimana dilihat dari Y. Okey. So daripada Y kita lihat unjuran dia sebelah atas tu kita akan dapat satu bentuk segi 4. Sebelah bawah kita akan lihat satu bentuk segi 4 juga. Manakala sebelah kiri tu unjuran untuk mewakili bentuk separuh silinder tu kita akan lihat satu bentuk segi 4 di situ. Jadi untuk keadaan secara kasar gambaran tersebut kita dapati bahawa bentuknya adalah 3 segi 4 sebagaimana bentuk begini. Okey. Tapi sebagaimana saya maklumkan tadi, soalan yang memperuntukkan 5 markah pasti akan ada garisan putus-putus yang perlu kita lukiskan. Jadi daripada gambaran yang kita lihat, garisan putus-putus adalah garisan di sebelah belakang objek tersebut, iaitu sisi AH. Okey, sisi AH. Dan sisi AH tu saya tunjukkan dengan yang warna merah tu. Untuk gambaran sebenar, dia adalah garisan putus-putus di sebelah atas. Untuk itu 5 markah diperuntukkan. Baik, apakah implikasi sekiranya garisan putus-putus tidak dilukis? Adakah anda akan kehilangan 1 markah, 2 markah? Tidak. Anda akan kehilangan 4 markah sekiranya garisan putus-putus itu tidak dilukis dan gambar rajah jawapan anda adalah seperti ini semacam-macam. So daripada 5 markah, hanya 1 markah anda akan peroleh. Jadi pastikan bagi soalan pelan dan dongangkan yang memperuntukkan 5 markah, pasti ada garisan putus-putus yang perlu anda cari, perlu anda explore dan lukis dengan tepat supaya anda tidak kehilangan markah yang agak besar. Okey, ini adalah soalan pelan dan dongangkan. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada soalan terakhir di dalam kelas 2 Matematik SPM, iaitu soalan 16. Soalan 16 adalah daripada topik bumi. Walaupun soalan ini sebenarnya agak tidak glamour di kalangan pelajar untuk dijawab. Mungkin entah faktor tanggapan mengatakan bahawa soalan ini susah, dan mungkin dalam bahagian B adalah soalan pilihan, maknanya soalan ini tidak menjadi satu soalan yang menjadi pilihan untuk pelajar jawab soalan ini. Tapi walau bagaimanapun kita akan membincangkan soalan ini kerana secara peribadi saya merasakan soalan bumi adalah soalan yang menarik, memandangkan ini adalah SPM format KBSM yang terakhir, maka soalan bumi tidak akan ditanya lagi ataupun sukatan berkenaan dengan bumi tidak akan dipelajari lagi oleh pelajar bermula pada tahun hadapan. Baik, kita lihat soalan berkenaan dengan bumi, iaitu soalan nombor 16. Jadual 16 menunjukkan latitude dan longitude bagi titik F, G dan H pada permukaan bumi. Titik F, latitude 60 darjah selatan, longitude 50 darjah barat. Titik G, 60 darjah selatan dan Y, darjah timur. Manakala titik H diberi dalam bentuk boleh ubah X, darjah utara dan longitude 50 darjah barat.
P ialah satu titik pada permukaan bumi dengan keadaan FP ialah diameter bumi. Nyatakan kedudukan P. Baik, seterusnya untuk kita menjawab soalan bumi, satu perkara yang perlu anda kuasai iaitu bagaimana kita melukis perkara-perkara asas berkenaan dengan bumi seperti bulatan agung, garisan khatulistiwa, teras bumi, utara, selatan, garisan meridian dan juga diameter bumi ataupun diameter selarian latitude. So, ini perkara-perkara asas yang perlu anda tahu untuk lukis gambaran sesuatu bumi bagi satu-satu soalan. Baik, bulatan agung, terusnya teras bumi, pusat bumi, utara dan juga selatan, kemudian garisan khatulistiwa, kosong darjah. Garisan khatulistiwa ni akan membahagikan bumi kepada hemisfera utara dan juga hemisfera selatan. Kemudian kita ada satu titik P menunjukkan latitude 60 darjah. So kita dah ada garisan khatulistiwa, 60 darjah selatan adalah di sebelah bawah. Then kita perlukan maklumat berkenaan dengan diameter bumi untuk kita menentukan barat dan juga timur, barat dan juga timur. Baik, dengan maklumat FP ialah diameter bumi, kita andaikan bahawa garisan sebelah kiri ini adalah 50 darjah barat untuk mewakili kedudukan F di sebelah bawah tu. Jadi dengan maklumat FP ialah diameter bumi, jadi satu garisan daripada F lalui pusat bumi terus ke longitude di sebelah kanan tu, maka kedudukan P adalah di sebelah kanan tu. Jadi sebelah kiri adalah 50 darjah barat, makanya sebelah kanan adalah garisan longitude bagi 130 darjah timur. Yang mana garisan bulatan agung bagi satu longitude ni adalah sejumlah 180 darjah. So 180 tolak 50, maka longitude sebelah kanan adalah 170 darjah timur. Dan kedudukan bagi P ialah 60 darjah utara, 130 darjah timur. Ya, sekiranya satu-satu garisan diameter bumi, kalau dia bermula daripada 60 darjah selatan sebelah bawah, dia akan melalui titik kosong dan dia akan bertemu dengan garisan 60 darjah utara di sebelah atas. Okay? Jadi untuk ini, 2 markah akan diperuntukkan bagi soalan A. H terletak ke utara F. Jarak terdekat dari F ke H diukur sepanjang permukaan bumi ialah 4020 batu nautika. Hitung nilai X. X ialah latitude bagi kedudukan H. Jadi, perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari beza sudut di antara H dengan F. Memandangkan H dan F berada di atas satu garisan meridian yang sama, untuk mendapatkan beza sudut di antara F dengan H adalah melalui proses jarak 4020 batu nautika bahagi dengan 60. Maka beza sudut di antara H dengan F ialah 67 darjah. Proses ini anda akan diberi 2 markah. Untuk mendapatkan nilai X, perhatikan ilustrasi ini. F berada pada kedudukan latitude 60 darjah selatan. Beza sudut di antara F dengan H ialah 67 darjah. Jadi, H akan berada pada 7 darjah di atas garisan khatulistiwa, iaitu pada 7 darjah utara. Maka, nilai X ialah 7 darjah. Anda akan mendapat 1 markah pada jawapan X sama dengan 7. G terletak arah ke timur F dan jarak FG diukur sepanjang selarian latitude sepunya ialah 2250 batu nautika. Hitung nilai Y. Y ialah longitude bagi kedudukan G. Perkara pertama yang perlu kita lakukan adalah mencari beza sudut di antara F dan G. Memandangkan F dan G berada di atas satu selarian latitude yang sama, maka untuk mencari beza sudut, prosesnya ialah jarak 2250 batu nautika bahagikan dengan 60 cos 60 darjah. Proses ini anda akan diberikan 2 markah. Jadi beza sudut di antara F dan G ialah 75 darjah. Perhatikan kedudukan F dan G pada permukaan bumi ini. Beza sudut di antara F dan G ialah 75 darjah
Dan kedudukan F dan G ini dipisahkan oleh satu garisan meridian 0 darjah ataupun garisan meridian Greenwich. Cuba lihat kedudukan 0 darjah ini. F berada pada 50 darjah barat. Beza sudut di antara F dan G ialah 75 darjah. Maka kedudukan G adalah pada 25 darjah timur. Dan nilai Y ialah 25 darjah. Dua markah untuk jawapan Y sama dengan 25. Seterusnya ialah soalan D. Q 45 darjah utara, Y darjah timur ialah satu titik lain pada permukaan bumi. Nilai Y ialah nilai yang telah kita peroleh pada soalan C, iaitu 25 darjah timur. Sebuah kapal terbang berlepas dari F dan terbang arah ke timur G di sepanjang selarian latitude sepunya. Kemudian arah ke utara ke Q. Kapal terbang itu mengambil masa 10 jam bagi seluruh perjalanan. Hitung purata laju dalam knot bagi keseluruhan penerbangan itu. Penerbangan itu mengambil kira jarak di antara F pergi ke G dan seterusnya pergi ke Q. Jarak di antara F pergi ke G telah dibekalkan melalui maklumat dalam soalan C, iaitu 2250 batu nautika. Jadi, kita hanya perlu mengira jarak di antara G ke Q dengan mempertimbangkan dua kedudukan ini, iaitu kedudukan G 60 darjah selatan, 25 darjah timur sebagaimana yang telah kita lakukan pengiraan dalam soalan C. Manakala kedudukan Q ialah 45 darjah utara dan 25 darjah timur. Kita perhatikan kedudukan di antara G dan Q. Q berada di sebelah utara G di atas satu garisan meridian yang sama. Jadi, untuk mengukur jarak G ke Q, perkara yang perlu kita lihat mula-mula sekali ialah beza sudut di antara G dan Q. Beza sudut di antara G dan Q ialah 45 darjah tambah 60 darjah, iaitu 105 darjah. Untuk mendapatkan jarak di antara G ke Q, 105 darjah darabkan dengan 60 batu nautika, iaitu 6,300 batu nautika. Satu markah akan diberikan kepada proses ini. Baik, sebagaimana telah kita ketahui bahawa rumus laju purata ialah jumlah jarak bahagi jumlah masa. Jumlah jarak merangkumi jarak perjalanan daripada F pergi ke G dan G pergi ke Q, iaitu 2250 tambah 6300. Manakala jumlah masa sebagaimana dinyatakan dalam maklumat soalan ialah 10 jam. Maka jumlah jarak bagi jumlah masa anda akan diberikan satu markah dan jawapan akhir bagi laju purata ialah 8,855 knot, satu markah untuk jawapan ini. Maka keseluruhan markah yang dibekalkan dalam soalan bumi ini ialah 12 markah. Semoga video ini memberi manfaat kepada anda dalam persediaan anda menghadapi SPM yang dijadualkan pada bulan Februari tahun hadapan. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam siri video yang akan datang. Sekian, terima kasih.